So kita teruskan perbincangan mock test untuk soalan 2A. So kita tengok soalannya. Figure 2 shows a displacement time graph, okay, S versus T graph of a particle, okay. Soalan dia kata determine the total distance traveled by the particle. Okay. Ini yang pertama sekali, ada orang bila dia soalan minta total distance dia terus nak cari area under the graph. Okay, tetapi sebenarnya untuk soalan ini adalah graph displacement versus time. Jadi apabila kita kira distance, kita baca sahaja daripada graph. Okay, so total distance saya, okay, untuk jawab soalan 1, okay, saya nak bawa gambar ni ke bawah sekejap. Okay, untuk soalan 1, total distance saya adalah jarak AB, okay, dari A ke B, tambah dari B ke C, tambah dari C ke D. Okay, so kita tengok. Dari A ke B, 0 ke 8 meter, maka 8. Daripada B ke C, 8 meter lagi. Okay, sorry. Daripada B ke C, 8 meter, tambah 6 meter. Okay, so 8 meter tambah 6 meter. Okay, itu daripada B ke C. Okay, 8 meter di sebelah atas, 6 meter di sebelah bawah. Okay, tambah C ke D. Okay, C ke D 6 meter tambah 2 meter lagi. Okay, so 6 meter tambah 2 meter, 2 meter lagi. Okay, ini C ke D. Okay, so dekat sini kita akan dapat 8 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 2. Okay, kurungan ni tak payah letak pun. Saya sekadar nak tunjukkan bahawa 8 tambah 6 ni daripada B ke C dan 6 tambah 2 ni daripada C ke D. Okay, dan awak akan dapat sama dengan total distance kita 30 meter. Okay, soalan 1. Markah dia adalah gantian dan jawapan dan unit yang betul. Okay, so itu soalan 1. Soalan 2, kita nak cari total displacement. Okay, again, ini adalah graph displacement versus time. Jadi kalau total displacement daripada A pergi D, kita cuma perlu baca berapa nilai displacement pada D. Inilah dia total displacement. Total displacement. Baca nilai pada D. Okay, kerana ini memang dah asal-asal adalah graph displacement versus time. So ini tidak ada pengiraan pun untuk soalan 2. Okay, kerana soalan 2 ini kita cuma baca yang terakhir adalah 2 meter. Okay, so displacement S is equals to 2 meter from the graph. Okay, itu pun markahnya cuma satu sahaja sebab nak tengok awak boleh baca graph ke tak. Jawapan dan unit yang betul. Satu markah. Okay. So soalan nombor 3. So saya kena baca soalan nombor 3. Kita tengok je kat atas. Which segment does the particle move the slowest?
Okay. So soalan ni nak tanya mana segmen yang dia paling perlahan. Okay. Mana segmen yang dia paling perlahan? Ini adalah graph displacement versus time. Kita nak tengok segmen yang paling perlahan, kita kena tengok berkaitan dengan gradient. Dan kalau kita lihat soalan ni, graf yang diberi, dia dah bagi grid sekali. Okay, so dia dah bagi, dia lukis graf ni dalam grid. Dia bukan sketch biasa-biasa. Jadi kita boleh nampak mana satu gradient yang kurang cerun. Okay, so ada 3 segmen dekat sini. Segmen AB, BC dan juga CD. Okay, so basically velocity, okay, nak tahu dia perlahan ke tidak, velocity, ni konsep dia, velocity daripada graph displacement versus time adalah gradient. Gradient of displacement versus time graph. Dan daripada graph ini, kita dah nampak, okay, so daripada gradient, kita nampak bahawa yang paling kurang cerun, gradient yang paling kecil adalah AB. Maka velocity AB yang paling kecil. Diikuti dengan velocity BC. Dan kemudian velocity CD. Tapi yang paling obvious adalah VAB paling kurang cerun. Jadi untuk menjawab soalan, which segment the particle move the slowest, maka jawapan yang awak kena tulis adalah segmen A, segmen AB. Okay. So dekat sini ada 2 markah. Okay. Markah yang pertama adalah apabila awak tulis AB. Itu akan dapat 1 markah. Yang kedua, bila awak cakap the gradient AB adalah yang paling kecil ataupun velocity sama dengan, tulis juga velocity sama dengan gradient of displacement versus time graph. Dua-dua benda ni kena tulis. Okay. Baru dapat konsep satu markah. Okay. So total untuk soalan 2A3 adalah 2 markah. Soalan 2A markahnya ada 6 markah. Okay, so awak tanda, awak tengok awak ada dapat berapa markah? Ada soalan tak? Sir, 2E2 kalau kira pun dapat jawapan tak? Dapat markah tak? Okay, awak kira dapat 2 meter tak? Dapat. Apa pun awak kira, asalkan awak tulis 2 meter, jawapan unit 1 markah. Nombor 3 tu pula kalau jawab dia punya conclusion dia from point A to point B, boleh juga? Boleh. Okay. Itu dapat J1. Okay. Okay, J1. Untuk K1 kena ada kaitan velocity dengan gradient. Okay. Dapat Dapat. Okay, soalan 2B. Lepas soalan 2B ni saya nak rehat 5 minit je. Semua boleh rehat sekejap. Baru soalan 2 dah nak rehat kan. Tapi saya kena rehat sekejap. 5 minit je. Okay. So kita sambung soalan mock test. Question 2B. So kita tengok soalannya. A drunken motorist. Pemandu mabuk. Pemandu mabuk who is moving at a constant velocity of 90 km per hour. Yang bagusnya adalah dia walaupun mabuk-mabuk, velocity dia constant. Apa yang berlaku? The drunken motorist passes a stationary police patrol car. Okay. So 90 km per hour ni mungkin kalau jalan tangkak dah lebih dah daripada speed limit. Jadi apa yang berlaku? The patrol car immediately give chase.
at constant acceleration. Okay, jadi kereta polis tu accelerate dan kejar orang yang mabuk tadi. Okay, and catches up with the motorist after a distance of 10 kilometer. Okay, 10 kilometer punya kejar baru dapat tangkap. Okay, soalan ni kencang sikit. So dia kata the time taken by the petrol car to catch up with the motorist. Okay, apa information yang dia bagi? Okay, jadi saya nak labelkan ada dua benda lah. Okay, yang pertama sekali, yang mabuk saya labelkan sebagai A. Polis saya labelkan sebagai B. Okay, so itu simbol yang akan saya gunakan dalam perbincangan kita. Okay, initial velocity untuk pemandu mabuk ni, dia constant saja sama dengan 90 km per hour. Okay, 90 km per hour. Nak kena convert pada SI unit tak? Okay, apa tadi ya? Astaghfirullahalazim. Tadi saya tanya nak tukar SI unit ke tak? Ya, nak tukar. Saya rasa kena tukar SI unit juga. Kena tukar Saya SI unit. tukar. Awak tukar Yes. Yeah, okay. So, sorry So, UA is equals to VB, okay, dia constant, sama dengan 90 km per hour. Kalau kita convert kepada SI unit, kita akan dapat bersamaan dengan, betulkan saya kalau saya salah, 25 meter per second. Betul ke? Betul, sir. Okay, terima kasih Okay, so itu information kita yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahawa, ini saya salah label lagi. Okay, so saya label UA sama dengan VA. Okay, so maksudnya velocity yang mabuk tadi constant. Okay. B tadi merujuk kepada police car. Police car, UB, dia kata initially stationary. So maksudnya UB kita kosong. Okay. Final velocity kita tak tahu. Yang kita tahu bahawa kereta polis ini berjaya potong orang yang mabuk ni setelah dia bergerak 10 kilometer. So daripada gambar tu, okay, kalau saya labelkan, ini UA. Okay, ini velocity VA, constant saja sepanjang perjalanan. Okay, UB asal-asal kosong. Okay, VB kita tak tahu. Okay, distance dia kejar. Okay, S. Okay, S ni merujuk kepada siapa? Daripada mula dia kejar sampai habis dia kejar. Orang yang mabuk pun samalah dengan displacement polis. Samalah dengan 10 kilometer. Okay, so ini pun tukar je SI unit juga. 10,000 meter. Okay. So sekarang ni kita nak cari the time taken by the petrol car to catch up with the motorist. Okay. So since displacement sama, SA sama dengan SB
sama dengan 10 darab 10 kuasa 3 meter. Okay. So time juga sama. Masa juga sama. Asal-asal daripada mula dia mengejar ni, ini T0. Okay. Hujungnya sama T. T ni yang kita nak cari. Okay. So since kita dah ada value UA. Okay. So ini adalah information yang penting ya. SA sama dengan SB sama dengan 10 kuasa 3 meter. Mesti tulis benda tu. Okay. So, kita boleh cari time dekat sini dengan kita gunakan rumus SA is equals to UA times T. Okay. Kenapa SA is equals to UA times T saja? Pasal rumus asal dia ada plus half AT square. Okay. Tetapi bagi acceleration A, since dia bergerak dengan constant velocity, acceleration dia adalah kosong. So kita cuma kira SA sama dengan UA times T sahaja. So SA is equals to UA times T. So SA sama dengan 10 kilometer, 10,000 meter is equals to UA 25 meter per second times T. Dan awak akan selesaikan equation ini untuk jawab value of T sama dengan 400 second. So 400 saat untuk dia kejar pemandu mabuk ini. Okay, markah dekat sini mana? Markah kat sini ada 3. Yang pertama sekali konsep. Apabila awak boleh nyatakan bahawa displacement bagi A samalah dengan displacement bagi B. Sama dengan 10,000 meter. Yang kedua, awak membuat penggantian dan awak nyatakan jawapan unit yang betul. Okey, perhatikan kalau ikutkan daripada rumus ini, saya kira time taken by the drunken motorist. Soalan minta time taken for the patrol car to catch up with the drunken motorist. So isu dia sekarang ni, masa yang diambil oleh pemandu mabuk itu untuk travel sebanyak 10 kilometer samalah masa yang diambil oleh kereta polis untuk travel sebanyak 10 kilometer. Okey, masanya sama. Okey, 3 markah untuk soalan 2B1. Seterusnya, soalan 2B2. Soalan 2B2 dia kata the acceleration of the patrol car. So kita nak cari acceleration. So saya rasa sekarang ni disebabkan value T kita dah ada. So kita boleh cari acceleration. Displacement untuk petrol car pun kita ada. Okay, initial velocity untuk petrol car pun kita ada. Kita boleh gunakan rumus S is equals to U T plus half AT square. Okay, so saya nak remind SB sama dengan 10,000 meter. UB, initial velocity of the petrol car is 0. Okay, so 0 times T is 0. Okay, so tak adalah kat situ. Terus saja is equals to half A times T square. So 400 square. So kita akan dapat acceleration sama dengan, ini acceleration B acceleration of the petrol car is equals to 0.125 meter per second square. Okay. So markahnya kat sini ada 2 saja, penggantian dan jawapan unit yang betul. Seterusnya, soalan 2B3.
2B3 soalan minta the velocity of the petrol car when it catches up with the motorist. So dia nak final velocity of the petrol car. Okay, so soalan nak VB, final velocity of the petrol car. Kita boleh guna V is equals to U plus AT, tak ada masalah. Okay, kita boleh guna V square is equals to U square plus 2AS juga pun boleh juga. Okay, so saya kalau boleh saya tak nak guna value T. Okay, manalah tahu kok salah ke yang saya kira kat atas kan. Jadi apa kata kita gunakan value yang memang dah sedia soalan bagi. Yang ini kita boleh kira nilai VB. Okay, dengan gunakan rumus VB square is equals to UB square plus 2AB times S. Okay, so displacement seperti biasa sama dengan 10,000 meter. So VB square is equals to UB is equals to 0 plus 2 times 0.125 times 10,000 meter. Okay, and awak solve ini, jangan lupa square root. Okay, awak jangan lupa square root ni ada square kat situ. Okay, so awak akan dapat VB sama dengan 50 meter per second. Okay. So markah dekat sini ada dua. Yang pertama sekali adalah pada penggantian dan jawapan dan unit yang betul. Okey. Jadi total markah untuk soalan nombor 2 bagi mock test ini adalah 12 markah. Okey. So kira dan tengok berapa markah yang awak dapat. Okey, kalau awak gunakan rumus yang lain tetapi awak dapat jawapan yang sama juga 50 meter per second. Jadi boleh juga bagi markah gantian dan jawapan dan unit. Okey. Ada soalan? Sir, Ya. kalau di satu kan ada Di markah satu. konsep, Ya. ada markah Tak boleh. konsep Ya. untuk SA sama dengan SB kan. Mhm. Kalau saya tulis dalam S je sama dengan 10 km, dapat tak? Awak tulis tak S sama dengan 10 km? Tulis? Tulis dapat lah. Okey. Jangan sampai tak tulis. Okey. Okey, listkan information tu. Itu penting. Lain daripada itu? Okey. Kalau tak ada soalan, kita akan sambung sekejap lagi lepas saya rehat 5 minit kejap